Okey, kita start lah. Kita start. Mana yang sahabat tak berkesempatan tu tak apa, boleh tengok nanti recording live. Nanti kita akan post di page Utusan Rimba. Apapun, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kita luangkan sikit masa malam ni. Saya tak nak berucap untuk panjang ke ataupun ulas begitu panjang ke, sebab kita nak ambil sikit lah. Kita nak mengulas isu berkenaan dengan Siti Qasim ni. Siti Qasim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat, khususnya daripada page Utusan Rimba yang sedang kita berkeudara hari ini. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat di media sosial dan di negara kita sendiri, untuk seminggu ni lah kecoh berkenaan dengan isu Siti Qasim ni, yang dia memberi kenyataan yang dia beri tu, kita tak ada masalah. Sesiapa pun ada pendapat, ada hak untuk bersuara atau memberi sebarang pendapat. Tetapi yang kita rasa gusar, yang menjadi kebimbangan kita, yang menjadi kemarahan kita, bila mana setiap individu ini memberi kenyataan sehingga membangkitkan perasaan marah, perasaan rasa tak puas hati, membangkitkan satu, orang kata, kecelaruan dalam media sosial berkenaan dengan satu-satu kenyataan. Jadi isu Siti Qasim ni semua sedia maklum, dan saya semalam alhamdulillah melalui NGO saya, Pemancar Malaysia, telah membuat satu laporan polis berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Siti Qasim ni. Jadi semua pun, rakyat Malaysia pun, kita terutama netizen, kenal siapa Siti Qasim ni, kan? Dan kita tahu dia adalah seorang pengamal undang-undang dan berpengetahuan dalam undang-undang. Jadi yang tu kita sedia maklum. Dan untuk kenyataan ataupun isu yang dia buat dalam seminggu dua ni sangat-sangat membangkitkan perasaan marah kita, perasaan rasa tak puas hati kita. Pasal isu yang dibangkitkan adalah melibatkan isu bangsa dan isu agama. Jadi kita sedia maklum, Siti Qasim ni, kalau kita nak tengok daripada latar belakang dia, bukan tak ada benda. Kita tengok dia daripada sisi positif, sisi baik. Bukan tak ada kata dia ni seteruk-teruk manusia. Bukanlah setakat tahap macam tu. Kerana ada perkara hak dia buat tu bagus dan memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dia membuka isu menaik taraf berkenaan dengan masyarakat asli, kita pernah tengok dia ada buka isu, dia telah membantu masyarakat asli di luar bandar. Itu adalah satu sikap yang baik, sisi yang baik bagi Siti Qasim ni. Dan ada isu-isu berkenaan lain, membalapkan apa semua, kita setuju. Kita tak pernah menolak mentah-mentah individu bernama Siti Qasim ni. Tetapi daripada sisi positif, sisi negatif dia berkenaan pendapat bila mana tercetusnya berkenaan dengan bangsa ataupun agama. Yang ni kita rasa pelik dan kita rasa heran. Pasal Siti Qasim ni adalah seorang Melayu yang beragama Islam. Jadi kita pun rasa pelik bila mana ada isu berkaitan dengan bangsa dan agama, dia akan keluarkan satu kenyataan-kenyataan yang pelik dan akan bagi kenyataan yang mana akan menyinggung hati kita. Jadi kita nak tanya Siti Qasim ni, kan, apa yang dia mahu dan apa sebenarnya yang dia nak sampaikan berkenaan dalam isu-isu berkenaan dengan, contohnya isu mabuk lah yang terbaru ni. Dia keluar kenyataan, dia bandingkan isu pemandu mabuk, dia bandingkan dengan isu yang berlaku di dalam institusi Hafiz, sekolah tahfiz. Jadi kita pun
Rasa pelik lah. Kita tak kata sekolah-sekolah tahfiz, kita tak kata dia ni adalah satu overall satu benda yang buruk, tetapi setiap institusi ada kelemahan-kelemahan dia. Jadi hang nak letak terus nak gandingkan isu pemandu mabuk dengan letakkan dia di sebelah hal berkenaan dengan sekolah tahfiz, ni adalah satu statement ataupun satu pembandingan yang betul-betul kurang ajak. Bila tersebut kurang ajak, dia sangat-sangatlah teruk, wahai Siti Kasim. Jadi kepada kamu, seorang pengamal undang-undang yang berpengetahuan dalam segala segi undang-undang, sepatutnya kamu sedia maklum. Dan kamu ni adalah orang yang dikategorikan. Bagi kamulah, kalau kamu berani bercakap membandingkan satu isu dengan satu isu yang lain, kamu ni adalah salah seorang yang bijak pandai. Tetapi bila kenyataan yang kamu keluarkan berkenaan dengan isu pemandu mabuk dan kamu gandingkan dengan sekolah tahfiz, ini adalah satu kenyataan yang sangat bodoh. Dan saya pun hairan macam mana kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang pada kamu adalah pengamal undang-undang. Jadi saya berharap kepada Siti Kasim, kalau ada sebarang isu, jangan kaitkan dengan bangsa dan agama. Saya faham kamu adalah seorang yang pembela orang, ada berkaitan dengan orang politik ataupun sebagainya. Itu saya tak mau, isu politik ke apakah saya tak mau masuk campur, tak mau ulas. Tetapi berkenaan dengan pendapat yang hang buat adalah satu perkara yang sangat tak bagus pada masyarakat. Pasal pendapat itu pendapat yang lari landasan dia terlampau jauh. Hang nak bandingkan pemandu mabuk dan keburukan yang ada di sekolah tahfiz. Kalau betul-betul hang hebat, hang nak menjadikan undang-undang, nak menyelaraskan, nak meletakkan undang-undang tu di kedudukan yang betul, perjuangkan satu-satu isu. Jangan hang nak ambil isu pemandu mabuk, hang nak membela pemandu mabuk, ataupun hang tak bersetuju berkenaan isu-isu untuk hukuman kepada pemandu mabuk. Hang letakkan, ambil isu sekolah tahfiz, letakkan sebagai contoh. Kenapa pemandu mabuk kita nak ambil tindakan, kenapa sekolah tahfiz yang macam ni pun nak kena ambil tindakan sama taraf. Jangan macam tu. Kenyataan-kenyataan begitu, kenyataan macam tu yang membangkitkan perasaan marah. Hang kena ingat, di dalam Malaysia ni majoriti adalah Melayu Islam. Jadi berkenaan sensitivity macam ni, bila hang nak keluarkan, berfikirlah dengan bijak. Pasal hang pun mai daripada bangsa Melayu dan beragama Islam. Jadi benda simple, benda asas macam ni, pada pengetahuan hang sebagai orang yang berpelajaran, orang yang pengamal undang-undang, sepatutnya hang sendiri sedia maklum. Kan? Tadi saya ada tengok sahabat saya Daddy Ujang ada buat live, dan saya berasakan yang Siti Kasim ni adalah seorang yang kurang kasih sayang. Dan saya tengok Daddy live tadi buat live, dia ada orang kata dia menawarkan ataupun dia melamar Siti Kasim ni untuk jadi isteri dia. Itu pada saya satu idea yang baik. Sebab saya rasa Siti Kasim ni dia betul-betul kurang kasih sayang dalam bab mungkin mengenal lelaki. Mungkin kalau kata dia sudi untuk berkahwin dengan sahabat saya, atau terima lamaran sahabat saya Daddy Ujang, alhamdulillah, saya pun tumpang gembira. Tapi inilah kenyataan dia, Siti Kasim. Sebab sebelum-sebelum ni, setiap kenyataan dia sebelum-sebelum ni berkenaan dengan apa-apa isu, kebanyakannya adalah akan menyentuh isu bangsa dan isu agama. Jadi kita rasa benda ni macam satu double mining untuk dia. Kenapa? Perlukah dia membangkitkan isu-isu macam ni?
Sedangkan dia pun tahu kalau dia sendiri pun pada saya, dia pun tahu kalau dia bangkitkan isu ni, orang kita akan melata dan akan marah. Tetapi dia buat juga. Tetapi Siti Kasim ni dia bijak. Dia cuba membuat sesuatu statement tu, dia akan pusing balik, dia akan cuba untuk menyatakan kononnya benda tu, perkara tu benar, dia difitnah. Tetapi yang mendatangkan fitnah, yang mendatangkan orang duk hentam hang pasal kenyataan hang tu. Kenyataan hang tu memang wajar. Memang bagi orang fitnah hang. Memang betul di dalam page saya tengok page dia secara peribadi. Saya buka page dia, saya tengok satu persatu untuk ulas perkara dia. Memang betul ada perkara yang dia tulis tu memang betul, tetapi tak kena pada tempat dia, tak kena pada masa dia. Dan berkenaan dengan isu dia levelkan lembu ni, betul dia buat satu perkara statistik lembu, orang yang meninggal akibat kematian melanggar lembu, dan dia samakan statistik orang yang meninggal kena langgar dengan pemandu mabuk. Tu betul, statistik tu betul. Tetapi cara kamu mengulas, cara kamu menguruskan sesuatu perkara dan meletakkan gandingan tu dalam satu isu, memang saja membangkitkan kemarahan. Sebab tu kita kata, kita ni hidup di dalam satu negara Malaysia yang berbilang kaum dan budaya. Kita hendaklah berfikir ataupun meletakkan sesuatu perkara tu betul pada tempat dia. Jangan hang nak main sembok, hang nak main ikut buat kenyataan, ikut hang punya kefahaman peribadi hang. Sebab apa? Setiap benda yang hang nak sampai adalah kepada masyarakat. Hang buat kenyataan pun di media sosial. Hang nak cuba sampaikan kepada netizen. Tetapi bila netizen tak boleh terima, sebab apa? Hang yang faham. Jadi bila hang rakyat Malaysia percaya kepada undang-undang, dan saya sendiri melalui NGO saya, Pemancang Malaysia, telah membuat satu laporan polis supaya siasatan dibuat ke atas Siti Kasim. Bukan kata kita nak nanyakan dia ke, kita saja-saja nak kenakan dia dengan undang-undang ke, tidak. Tetapi report polis, bantahan kita, kritikan kita kepada Siti Kasim adalah cara penyampaian dan cara percakapan dia tu kebanyakan saja membangkitkan perasaan marah kepada bangsa Melayu dan umat Islam, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang tu kita nak marah. Siti Kasim, hang kena faham. Kita tak kisah hang nak bagi apa pun pendapat, kalau yang baik, dan kita faham hang punya kerja, hang punya cara. Ada waktu, ada tempat kita menyokong. Beberapa perkara isu yang hang bangkitkan, yang hang bawa ke tengah, berkenaan dengan orang asli, dengan pembalakan, ada betul dia kat situ. Tetapi bila berkenaan dengan sesuatu bangsa dan agama, hang ni lebih kepada membangkitkan ataupun memberi persepsi buruk pada masyarakat. Dan hang Siti Kasim, sepatutnya hang kalau kata membela pemandu mabuk ni ataupun orang yang minum alkohol dan suka bawa kereta ni, sepatutnya hang menasihati. Sebab hang duduk dalam golongan depa ni. Hang dekat dengan depa ni, dekat dengan orang mabuk, kawan-kawan apa semua. Kita bukan nak condemn ataupun tak nak bagi langsung, pasal negara kita ni sudah terbina dan sudah disusun part-part dia, bangsa-bangsa dia, berkebudayaan apa semua. Kita bukan nak terus pukul rata macam tu, tetapi kita nak
isu berkenaan isu mabuk ni diambil di titik berat supaya tak ada kehilangan nyawa kepada orang-orang yang tak bersalah. Dan Siti Kasim, hang ni duduk dalam golongan yang liberal, yang profesional. Hang kata sepatutnya hang sampaikan kepada sahabat-sahabat dan komuniti hang yang suka kepada arak dan sebagainya, nasihat kepada mereka. Bagi tahu, cerita, terangkan undang-undang. Sebab perkara perbuatan hampa ni, perbuatan golongan yang minum arak ni boleh mendatangkan keburukan atau kehilangan nyawa kepada keluarga lain. Itu sepatutnya, bukannya hampi gandingkan isu pemandu mabuk yang kita tahu satu tabiat yang buruk digandingkan dalam institusi agama. Ini satu-satu perkara yang sangat kurang ajar, dan bagi saya ini adalah satu penghinaan. Dan saya harap pejabat agama Islam, pihak berwajib ambil tindakan supaya perkara ini tidak berulang dan tidak dijadikan contoh kepada orang lain. Kalau kata Siti Kasim ni sentiasa membuat kenyataan secara terbuka macam tu, kenyataan secara membangkitkan perasaan marah bangsa dan rakyat Malaysia, kita tak heran nanti akan ada orang lain pun akan ikut perangai macam Siti Kasim ni. Dan saya berharap juga, umpama kata sahabat saya Dedi Ujang tadi, jika ada kesempatan untuk kita boleh berjumpa dengan Siti Kasim, dan kita sendiri pun boleh berjumpa, bermuzakarah, ataupun kita bertanya face to face kepada dia, apakah niat dia berkenaan dengan status yang dia keluarkan. Dia mengatakan benda tu fitnah pada dia. Iyalah, benda tu kita nak kata hang sendiri yang pi buat satu statement yang orang lain susah nak faham. Lepas tu bila orang fitnah hang, bila orang kecam hang, hang marah. Sebab tu sebelum membuat satu-satu kenyataan, satu-satu statement, hang kena faham statement hang ni bagi orang marah ke, mendatangkan fitnah pada hang ke, mendatangkan keburukan kepada hang ke, ataupun statement ini akan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Hari ni kalau orang buat report atas hang, orang kecam hang apa semua, hang kena terima. Sebab itulah kenyataan dia. Itulah patutnya hang dapat, dan sepatutnya tindakan juga dikenakan ke atas hang. Pasal isu ni melibatkan netizen dan rakyat Malaysia. Jadi keharmonian kita duduk di Malaysia ni terganggu, tergugat disebabkan statement-statement yang macam ni. Jadi saya berharap berkenaan isu Siti Kasim, saya mewakili NGO sudah membuat laporan polis dan menyerahkan segala siasatan kepada pihak polis dan pihak berwajib. Saya juga menyeru kepada Jabatan Agama Islam untuk mengambil sebarang siasatan atau tindakan di atas isu berkenaan. Dan saya berharap satu hari nanti saya terus akan berhubung dengan sahabat saya, Saudara Ujang. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada masa, kita akan berjumpa dengan Siti Kasim dan kita akan duduk berhadapan dengan dia. Kita akan tanya dia direct, adakah apa makna statement yang dia keluarkan. Dan sebelum-sebelum ni pun kita sedia maklum, banyak perkara jugalah yang dia buat. Dan yang paling hot masa yang lepas, waktu yang lepas, dia ada buat satu isyarat lucah. Kecoh. Dia ada buat satu isyarat lucah. Apa bayanglah kalau kata dia ni adalah pengamal undang-undang, dia sendiri maklum. Apakah menunjukkan isyarat lucah atau membuat isyarat lucah itu dah memang dah satu kesalahan. Jadi sepatutnya dia sendiri faham. Tapi kalau pengamal undang-undang sendiri yang buat kelaku dan tabiat yang tak betul, tabiat yang memberi negatif kepada orang lain, khususnya masyarakat, jadi kita nak level dia sebagai apa? Apapun semua kecaman, report polis semua kita dah buat.
dan kita serahkan kepada pihak polis. Selain daripada report polis kepada Siti Kasim, saya selaku Presiden Pemancar NGO Pemancar Malaysia juga membuat satu laporan polis yang terbaru berkenaan dengan isu page TV viral Long Burma. Itu pun kita akan serahkan kepada polis lah. Siasatan berkenaan dengan Long Burma ni kita pun tak mahu ambil tahu. Dia dah disahkan sebagai bukan warga negara. Jadi pada saya tak ada apa lah kan. Bila dah disahkan dia bukan warga negara Malaysia, jadi setakat mana dia nak pergi, setakat apa benda yang dia nak buat, dia buatlah kan. Sebab dia tak ada hak-hak istimewa macam kita di negara Malaysia, sebab dia bukan warga negara Malaysia. Jadi apapun, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semua. Isu ni bukan hanya pada hari ni habis, kita akan cuba mencari jalan terbaik. Seperti saudara Ujang kita tadi bagi tahu, saya sangat menyokong dia nak buat satu tim terjah supaya isu-isu begini kita boleh terjah dan dapatkan terus penjelasan daripada tuan punya diri ataupun sesiapa saja yang cuba membangkitkan isu melibatkan kebimbangan ataupun kemarahan masyarakat kita di Malaysia. Kita akan terus berhadapan atau berjumpa untuk lebih detail kita tahu. Kalau kata dia berkeluar isu berkenaan dengan isu begini, sebagai contoh, kita akan jumpa dia, kita akan tanya dia secara terang-terangan, berhadapan dengan dia, apa sebenarnya maksud dia. Apapun, terima kasih kepada semua. Selamat malam dan berjumpa lagi kita di lain waktu dan masa. Assalamualaikum.